Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, untuk video kali ini aku ingin membawa kembali tajuk yang pernah aku cerita dengan anda sebelum ni, di mana peluang kita untuk mengakhiri bulan Ogos saingan Liga Super ni dengan berada di kedudukan top 5. So, adakah itu boleh dilakukan oleh Sabah FC kerana kita akan menentang pasukan Melaka FC di Stadium Likas, di mana buat masa ni kita berkedudukan di tangga ke-9. Dua perlawanan telah kita lalui dengan keputusan seri kedua-duanya. So membuatkan kita hanya berjaya mengutip 2 mata hasil daripada 2 perlawanan. Manakala Melaka FC juga mempunyai keputusan yang sama dengan Sabah FC, tapi mereka berada di atas kita lah, itu di tangga ke-8. Walau macam mana pun, sekiranya lah perlawanan ni boleh kita mendapat tiga mata pertama atau kemenangan pertama yang kita miliki di saingan Liga Super ni, kita tidak boleh melupakan juga dua lagi perlawanan yang akan berlaku di penghujung bulan Ogos ni, iaitu Negeri Sembilan menentang Kuching, di mana ia akan berlangsung hari yang sama dengan Sabah menentang Melaka, di mana perlawanan Sabah menentang Melaka akan berlangsung pada 8:15 malam, manakala Kuching jam 9 malam, dan seterusnya pada 30 Ogos Pulau Pinang menentang Kelantan United. So, tiga perlawanan ni akan memberi efek yang cukup besar untuk kedudukan 6 pasukan yang sekarang ni kebanyakannya berada di mid table lah, kecuali Kuching City berada di tangga ke-5 dan juga Negeri Sembilan berada di tangga ke-6. Inilah benda yang ingin aku bincangkan kepada anda, dan aku akan memberi pendapat aku tentang apa keputusan yang bakal berlaku di perlawanan ni dan di mana kedudukan Sabah FC. So aku juga ingin membawa anda untuk anda mendengar apa yang ingin aku katakan, dan anda membuat anda punya pandangan lah mengenai keputusan yang bakal terjadi daripada tiga perlawanan yang akan berlaku ni. So aku akan mulakan terlebih dahulu dengan pasukan yang berada di bawah Sabah FC, di mana pada 30 Ogos nanti Penang atau Pulau Pinang akan menentang Kelantan United. So aku akan beri prediction lah untuk tiga perlawanan ni. Jadi hasil daripada persembahan yang diberikan oleh Kelantan FC ni, TRWFC ni, so aku menganggarkan walaupun ini bukanlah perlawanan home untuk mereka akan bertandang ke Stadium Negeri di Pulau Pinang, Bandaraya kan, Pulau Pinang, tapi aku merasakan hasil daripada persembahan yang telah mereka berikan, especially sewaktu mereka menentang Sabah juga pada perlawanan sebelum ni, aku merasakan mereka boleh mendapat tiga mata pertama untuk mereka juga, kerana seperti aku katakan, Penang, Kelantan United, Melaka juga adalah merupakan antara pasukan, dan juga Sabah FC antara pasukan yang belum lagi mencatat sebarang kemenangan untuk perlawanan yang telah mereka lalui. So aku sudah pasti pasukan-pasukan ini ingin mendapatkan tiga mata pertama mereka sekali lagi sebelum berakhirnya bulan Ogos ni. Tapi untuk perlawanan Pulau Pinang menentang Kelantan ni, aku menganggarkan this is the match yang akan memberikan tiga mata pertama untuk Kelantan, membuatkan mereka sekarang ni mempunyai dua mata, tapi hasil daripada kemenangan perlawanan ni mereka akan mendapat 5 mata lah daripada penghujung tu. So akan membuatkan mereka melonjak ke tangga ke-5 juga seperti Sabah FC. Okey, aku katakan tangga ke-5 pasal Kuching sekarang tangga ke-5, Negeri Sembilan tangga ke-6. So buat masa ni kita belum berbincang mengenai Kuching. So sekiranya Kelantan, bagaimana aku predik akan memenangi perlawanan ni, ianya boleh melonjakkan mereka untuk tangga ke-5. Manakala untuk Sabah FC pula guys, so di mana aku sendiri merasakan ini juga adalah merupakan peluang dan tiga mata pertama, kemenangan pertama kita untuk sebelum mengakhiri bulan Ogos ni, di mana ia juga akan mampu melonjakkan kita ke tangga ke-5. Sekali lagi, provided jumlah gol yang dilakukan oleh Sabah FC melebihi apa yang dimiliki oleh Kelantan lah, di mana Kelantan buat masa ni telah membuat 1 gol, begitu juga dengan Sabah FC, tapi unfortunately gol bolos mereka ada lebih banyak jika berbanding Sabah FC lah, tu sebanyak 5 gol. So membuatkan mereka mempunyai defisit 4 gol jika dibandingkan dengan Sabah FC. So ini yang kita kena perhatikan, di mana untuk Sabah menentang Melaka FC ni, kita tidak mahu
kita menang 1-0 saja. Kalau boleh kita mendapat macam 2 atau 3 gol untuk memastikan kedudukan kita selesa untuk menghuni di tangga kelima di penghujung bulan Ogos ni. Tapi sekali lagi untuk Kelantan dan juga Sabah sama ada mereka layak untuk menghuni tangga ke-5 ni, ianya depends lagi dengan satu lagi perlawanan yang katakan sebenarnya tadi, iaitu Negeri Sembilan menentang Kuching. So this is a match yang aku boleh katakan amat susah aku memberikan prediction aku, kerana seperti mana anda tahu Negeri Sembilan, begitu juga apa yang telah ditampilkan oleh Kelantan, begitu juga apa yang ditampilkan oleh Negeri Sembilan, mereka hampir berjaya mengikat ataupun menundukkan JDT, dan mereka telah menundukkan Selangor sebanyak 2 gol berbalas 1 tempoh hari, menunjukkan mereka adalah merupakan salah satu pasukan yang perlu diberi perhatian di saingan Liga Super ni, yang mampu sekali lagi untuk mengganggu gugat tim-tim besar yang seringkali berada di kelompok 5 saingan Liga Super, termasuk Sabah FC lah yang ku maksudkan di sini. Di mana Negeri Sembilan menentang Kuching ni, Kuching sebenarnya kita tahu juga last season adalah merupakan kebangkitan yang cukup besar untuk mereka, dan mereka juga menjanjikan untuk cuba memberi bukan cuba, tapi mereka yakin untuk mampu berada di kelompok top 3 ataupun of course berada di kelompok top 5, dan ianya telah diberikan untuk beberapa persembahan yang telah dilalui oleh mereka lah. Walau macam mana pun pada 2 perlawanan yang telah mereka lalui ini, walaupun mencatat 1 kemenangan 1 kekalahan, tapi ianya cukup untuk membuatkan mereka di tangga ke-5 buat masa ni. So again, ini merupakan satu perlawanan yang sukar aku predik untuk Negeri Sembilan dan Kuching. Tapi walau macam mana pun, oleh kerana momentum yang dimiliki oleh Negeri Sembilan sekarang ni, lebih-lebih lagi adalah merupakan perlawanan home untuk mereka, aku menjagakan Negeri Sembilan akan memenangi perlawanan ni, membuatkan harapan Sabah ataupun mungkin juga Kelantan untuk menghuni tangga ke-5 akan pudar lah. Di mana sekiranya Negeri Sembilan memenangi perlawanan ni, mereka akan memiliki 6 mata. So sama ada mereka mampu untuk menjadikan banyak gol ataupun tidak, itu akan memberi beza yang cukup, akan memberikan kedudukan, akan menentukan kedudukan mereka di kelompok top 5 juga. Di mana sekiranya mereka mampu untuk membuat gol yang lebih apa yang dimiliki oleh Selangor sekarang ni, di mana Selangor mempunyai 9 gol, manakala Negeri Sembilan 5 gol, tapi sekiranya mereka mampu untuk menyumbat lebih daripada 5 gol, membuatkan mereka 10 gol tanpa dibolosi ataupun diambil kira juga, membuatkan mereka akan berada terus di tangga ke-4 dan Selangor akan turun di tangga ke-5, dan membuatkan Sabah ataupun juga Kelantan akan berada di kedudukan tangga ke-6. Tapi cuma benda ni akan menjadi realiti untuk Sabah FC ataupun juga Kelantan sekiranya keputusan menentang Negeri Sembilan dan juga Kuching ni akan berakhir dengan keputusan seri, membuatkan kedua pasukan hanya mampu untuk mengutip 4 mata selepas berakhirnya saingan Liga Super di bulan Ogos ni, di mana Sabah dan juga Kelantan sekali lagi sekiranya mereka berjaya memenangi perlawanan masing-masing mereka ni, mereka akan berjaya mengutip 3 mata. So 3 mata membuatkan Sabah akan mendapat 5, Kelantan akan mendapat 5, manakala sekiranya Kuching dan Negeri Sembilan seri, mereka hanya mendapat 4 mata pada perlawanan ni. So itulah yang aku harapkan untuk Negeri Sembilan dan Kuching ni, di mana kalau boleh aku tak mau Negeri Sembilan memenangi perlawanan ni lah, baik pun Kuching juga. Aku mahu mereka seri pada perlawanan ni. Again, tak kisahlah berapa gol, tapi yang pentingnya mereka hanya mampu mengutip 4 mata, membuatkan Sabah dan juga Kelantan boleh melonjak di tangga ke-5, especially Sabah lah, 5 dan 6 untuk Kelantan. Kerana buat masa ni peluang Sabah FC, again sekiranya Negeri Sembilan dan Kuching seri, peluang Sabah FC untuk berada di tangga ke-5 cukup cerah jika dibandingkan dengan Kelantan, kerana Kelantan mempunyai defisit gol yang cukup banyak jika dibandingkan dengan Sabah FC lah. So again aku katakan apabila berakhirnya 3 perlawanan yang aku mention sebenarnya tadi, ia akan merubah kedudukan mid table Liga Super ni, dan of course juga ianya agak sukar juga untuk akan berlaku, kerana efek untuk tiap-tiap 3 perlawanan ni akan memberi keputusan kedudukan di saingan Liga Super yang cukup berbeza bagi
tiap-tiap pasukan lah. Jadi sekali lagi, walaupun aku menyentuh ke semua ke 6 pasukan ni, tapi again aku membawa kembali fokus kepada Sabah FC, di mana aku merasakan perlawanan menentang Melaka FC ni adalah merupakan perlawanan yang wajib untuk kita menangi, apatah lagi beraksi di Stadium Likas. Dan ianya aku merasakan akan menjadi satu perlawanan yang cukup mudah untuk kita. Sekali lagi, adakah kita akan mengambil peluang ini sebaik-baiknya seperti mana kita terlepas peluang untuk mendapat 3 mata sewaktu menentang Kelantan tempoh hari, di mana perlawanan ini juga kita masih juga tidak ada sebarang maklumat sama ada pemain harapan kita iaitu Sifu dan juga Stu boleh diturunkan ataupun sudah pulih daripada kecederaan. So ini 2 player ni yang akan menentukanlah kemenangan kita, pengesahan kemenangan kita untuk menentang Melaka yang akan berlaku pada sekali lagi esok hari pada jam 8.15 malam. So aku belum mau menyentuh lagi secara menyeluruh mengenai peluang kita untuk menentang Melaka FC ni, di mana sekali lagi video ni aku bercerita mengenai secara keseluruhan apa yang mungkin akan berlaku selepas berakhirnya 3 perlawanan di bulan Ogos ni. Di mana selepas ni aku akan keluarkan video sebelum 90 minit. Di situ aku akan bercerita lebih mendalam lah tentang preparation Sabah FC, sama ada kita ni mampu untuk menurunkan kesebelasan utama dan layak untuk memenangi perlawanan ni. So okay guys, apa pendapat anda untuk benda yang aku bincangkan ni? Adakah anda merasakan, of course kalau aku tanya adakah anda merasakan Sabah boleh menang menentang Melaka, memang anda akan menyatakan Sabah akan menang. Tapi aku membawa fokus kepada Negeri Sembilan, Kuching dan juga Penang menentang Kelantan ni. Adakah mereka ni akan mampu, especially Negeri Sembilan dan juga Kelantan, adakah mereka mampu untuk mendapat 3 mata mereka dan terus menyukarkan peluang Sabah FC untuk berada di tangga kelima lah sebelum berakhirnya bulan Ogos ni? Letakkan pendapat anda di ruang komentar bawah dan bertemu di video seterusnya sebelum 90 minit yang akan aku keluarkan pada besok pagi, insya-Allah. So assalamualaikum semua.